lubrikan, ada pesakit walau tidak sesuai untuk operasi atau belum sedia untuk operasi, kita boleh suntik dulu. Suntikannya lubrikan, ialah macam WD-40 yang masuk oily dalam kereta, ini oily dalam lutut boleh masuk juga. Kurangkan sakit untuk 6 bulan ke setahun ya. Sakitnya bukan kurang ke kosong, kurang 50%. Ya. Jadi boleh buat aktiviti lagi ya. Okey. I will not talk about this. Okay. Operasi yang lain yang boleh buat untuk osteoarthritis, kadang-kadang cakap sakit kawan-kawan you, ada yang pergi artroskopi. Artroskopi apa? Cuci lutut tu, keluarkan benda-benda yang koyak. Jadi boleh pakai lutut sendiri untuk masa lebih lama. Ada orang kata dia lutut tu bengkok, dia luruskan tulang supaya pressure tu kurang pada tempat yang sakit, jadi boleh pakai untuk lebih lama sebelum ditukar sendi lutut. Ada pesakit mengatakan dia tukar sendi lutut separuh. Ya, unicondylar. Ada lagi satu pesakit mengatakan dia tukar sendi lutut penuh. Ini ialah artroskopi. Lutut sudah rosak tapi kita bersihkan supaya boleh pakai lutut untuk beberapa 1-2 tahun lagi sebelum ditukar. Ini ialah masuk oily dalam lutut. Ini tengok alignment. Biasanya pesakit saya tengok alignment dulu. Tak ada guna tukar tayar baru bila alignment tak betul. Jadi maksudnya alignment tu kena betulkan. Katakan ada pesakit muda, ada ruang dalam lutut, alignment dia bengkok, kita boleh betulkan alignment. Tidak perlu tukar sendi lutut, boleh ditukarkan alignment. Macam ni, lutut tu bengkok, kita tukar alignment. Tulang ni, lutut ni bengkok kan? Jadi kita boleh betulkan alignment, boleh pakai sendi lutut yang asal untuk 10-15 tahun lagi sebelum dibuat penukaran sendi lutut. Ini ditukarkan alignment dia. Jadi luruskan, supaya kurang kesakit ya. Tengok ni, lutut ni, X-ray ni, penyempitan. Bila buka lutut, tak ada oily langsung. Ini putih ni oily, ini oily tidak ada langsung. Maksudnya, tulang kena pada tulang, sakit. Pesakit macam ni, pesakit yang tidak begitu gemuk, ligamennya bagus, boleh ditukar sendi separuh macam ni. Tidak perlu tukar sendi penuh. Saya ada beberapa pesakit dari Semarang yang saya tukar sendi separuh. Datang jumpa dari Semarang. I don't know whether dari Erwin ke apa, tapi ada tukar sendi separuh. Operasinya bagus untuk pesakit yang kurus dan ligamennya masih bagus. Operasi bagus. Macam ni tukar sendi. Ini tukar sendi sepenuh. Sendi itu sepenuhnya ditukarkan. Ya, jadi macam ni. Ini untuk osteoarthritis yang lebih teruk, lebih mudarat, jadi tidak boleh dibantu, ditukar sendi lutut penuhnya. Okey, jadi kecederaan bahu banyak kecederaan dia. Dia ada urat dia. Urat dia namanya rotator cuff. Bila koyak tak boleh angkat bahu. Bahu tu lemah. Atau namanya frozen. Frozen tu bahu tu kaku. Biasanya lebih kepada perempuan yang tengah menopause. Akhir 40 ke 50 tahun, hormon dia kurang, menopause, kerap dapat kaku bahu. Jadi saya akan bincang sedikit mengenai kaku bahu. Dan pada pesakit yang lebih muda, bahu tu terkeluar, dislocation. Ada biasa memain rugby dan sebagainya, bahu tu terkeluar. Dan bila-bila kadang-kadang bila dia buat aktiviti yang mengalihkan tangan macam ni, bahu tu keluar balik. Jadi kerap-kerap keluar. Jadi akan cakap sedikit mengenai itu juga. Dan juga sedikit mengenai osteoarthritis. I will not talk about this. Okay, ini kaku bahu. Jadi kaku bahu, apa tu kaku bahu? Kaku bahu adhesive capsulitis, selaput bahu tu jadi tebal. Jadi menyebabkan bahu tidak boleh pergi ke dalam, tak boleh pergi keluar, angkat susah, malam tidur susah, sakit. Jadi biasanya saya jumpa kaku bahu ni lebih dalam penyakit diabetes. Ada orang tercedera, patah sikit, kaku juga. Saya ada pesakit juga, dia buat operasi jantung. Dia buat operasi jantung bypass. Tiba-tiba dia baring atas katil 1-2 minggu, bahu dia kaku. Ada orang penyakitnya thyroid. Thyroid tu hormon tu terlalu rendah. Pun boleh kaku bahu. And then kadang-kadang bahu tu kaku disebabkan oleh kerosakan otot di dalam bahu. Nama dia rotator cuff tear. Jadi ini semua boleh menyebabkan kaku bahu. Jadi untuk tahu kenapa bahu tu kaku, perlu diperiksa. Lepas tu perlu di ronsen dan dibuat MRI, baru kita tahu apa sebabnya kaku. Kalau tak ada kerosakan, rawatannya hanya kaku ni kadang-kadang boleh sampai 2 tahun. Jadi perlu dirawat
awal. Kalau tidak, dia akan berpanjangan. Mula-mula 3 bulan pertama dia sakit. 3 ke 9 bulan sakit tu teruk, malam tu sakit. Lepas 15 bulan sakit kurang, dia mula kaku. 24 tahun dia boleh baik sendiri. Tapi siapa mahu bahu tu sakit dan kaku untuk 2 tahun? Jadi biasanya kita perlu dirawat. Pastikan perjalanan medismu tanpa repot bersama Somek. Banyaknya syarat untuk berobat ke Singapura ataupun Malaysia membuat repot selama pandemi ini. Selama 12 tahun, Somek didukung SOS Ambulans Udara melayani pasien untuk berobat ke Singapura dan Malaysia. Somek mencarikan dokter spesialis sesuai dengan keluhan kamu. Somek juga akan membantu proses perizinan ke Singapura dan Malaysia. So, tunggu apa lagi? Hubungi tim Somek untuk perjalanan medismu. Rawatan awalnya ialah makan ubat non-steroidal anti-inflammatory. Maksudnya makan ubat bukan steroid tapi non-steroidal. Ada banyak jenis yang tidak mengganggu perut. Dia mengurangkan radang. Bila radang tu kurang, bahu tu kurang kaku. Cepat fisioterapi, ini penting. Bahu tu, selaput bahu tu tebal dan kaku. Jadi perlu digerakkan. Kalau digerakkan, dia boleh dilonggarkan. Kaku tu boleh hilang. Dan dalam stage 1 dan 2 macam saya beritahu tadi, boleh disuntik steroid. Suntik steroid ni 1 kali saja. Tapi ini ialah rawatan yang baik. Kerana ia boleh mengurangkan radang dalam bahu dan kaku tu kurang. Dan ada pesakit yang langsung tak boleh naik, kita kadang-kadang bagi bius, bagi tidur dan kita kurangkan atau pecahkan kakunya secara manipulation atau artroskopi. Jadi ini rawatan kaku bahu. Ini bila suntik ni bukan suntik di tempat-tempat di semua tempat. Suntiknya kena suntik di tempat yang betul, di tempat yang dia kaku, iaitu di dalam sendi. Jadi suntikan kaku bahu tu perlu sampai ke dalam sendi sini. Tidak guna suntik di atas-atas sini, tidak akan bantu. Jadi suntikannya perlu kepada dalam sendi bahu. Ya. Ini ialah dislocation. Okey. Dislocation ni dislocation tu bahu tu terkeluar. Ini pun perlu lihat di MRI dan biasanya dalam pesakit muda perlu distabilkan dengan dibuat operasi. Dislocation ni kalau usia you muda, bahu sudah terkeluar, peluang untuk dia keluar ialah 90%. You buat macam ni, tangan keluar, dia akan keluar balik. Kalau usia tua boleh dibiarkan, tapi muda dia akan keluar lagi. Kalau keluar nombor 2, 99% dia akan keluar lagi. Jadi biasanya perlu distabilkan dengan perawatan ligamennya. Ligamen yang robek itu di repair balik. Ya. Ini ialah rotator cuff. Ini biasa saya lihat dalam pesakit yang lebih tua. Rotator cuff ni dalam otot ni ada 4 urat. Ini bahu. Ini bahu. Ini otot di atas. Ini otot di depan. Ini otot di belakang. Otot ini 4 jenis. Satu untuk angkat atas. Satu untuk pusing putar keluar. Satu untuk putar ke dalam. Kadang-kadang bila otot itu koyak, tangan tidak boleh diangkat. Jadi perlu difaham apa yang menyebabkan bahu itu tidak boleh diangkat. Kalau ada pesakit, dia tumbuh, bumbung bahu tu mula tumbuh tulang muda, osteophyte. Jadi cangkuk macam ni. Bila cangkuk, bila tulang tu cangkuk di atas macam ni, dia kena pada otot. Bila dia kena pada otot, dia akan koyakkan robekan. So I think I'll stop here lah. I think the rest is a bit complicated. So kalau dia koyak separuh, dia sakit. Tapi dia koyak penuh, tangan tidak boleh diangkat di atas. Otot-otot dia lemah. Dan biasanya ini memerlukan operasi untuk jahitkan otot yang koyak balik pada tulang. Ya, saya akan tunjuk sikit. Jadi kalau tengok buat MRI, ini ototnya sudah tercabut dari tulang. Biasa kita buat masuk kamera, lihat ada lubang di sana dan kita lepirkan cangkuk itu dan kita repair balik, repair balik dengan secara artroskopi macam ni. Lihat dalam, tengok kerosakan tu, buangkan cangkuknya. Lepas cangkuknya sudah dibuang,
macam ni, diburkan sangkut tu dan kita letak skru dan repair balik ototnya. Ini namanya rotator cuff repair. Okay, so I think that's it. Okay, that's basically the last part of the shoulder. But shoulder ni complex sikit. I don't want to go into very detail. I rather I take questions from the audience. Jangan lupa like dan subscribe.